Salah satu perkara utama yang menjadi tarikan dan bualan terkini adalah berkenaan kenaikan had gaji minimum. Kenaikan had gaji minimum bukan sahaja menjadi harapan rakyat, tetapi juga suatu keperluan untuk memastikan mereka dapat hidup dengan lebih baik dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat. Tidak dinafikan, saya menyokong atas usaha ini dan ini semestinya bagi memastikan rakyat dapat menampung kos sara hidup yang agak membebankan pada masa kini. Dengan gaji yang mencukupi, tidak disangkal lagi rakyat akan dapat hidup dengan lebih selesa dan berperanan aktif dalam memulihkan ekonomi negara. Menurut kajian, dengan peningkatan inflasi dan harga barangan, gaji minimum semasa sudah tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas rakyat. Hal ini juga akan memberi kesan positif kepada ekonomi negara di mana peningkatan pendapatan akan meningkatkan kuasa beli dan merangsang permintaan dalam pasaran. Namun, jangan dipandang perkara ini hanya sebelah mata. Membagi sama adil, memotong sama panjang. Kita juga perlu mempertimbangkan kesan kepada majikan, terutamanya dalam sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) yang pastinya akan terkesan. Kenaikan dari RM1,500 ke RM1,700 mempamerkan kenaikan kos berjumlah hampir RM250 sebenarnya untuk setiap pekerja setelah ditambah dengan caruman KWSP, SOCSO, SIP dan HRDF. Ini amat menekan pihak majikan dan mungkin mengakibatkan pengurangan, yakni pemberhentian pekerja untuk kurangkan kos operasi, akhirnya menyebabkan peningkatan kadar pengangguran. Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita mencari jalan penyelesaian yang seimbang. Pada pandangan saya, penyelesaian yang boleh diambil kira adalah termasuk pemberian insentif kepada majikan yang mematuhi kadar gaji minimum ini atau bantuan berupa geran kepada majikan terutamanya PMKS. Selain itu, program subsidi upah juga boleh dijadikan suatu inisiatif seperti mana yang dilaksanakan ketika zaman pemerintahan Perikatan Nasional dahulu. Bagi pengusaha-pengusaha stesen minyak pula, saya cadangkan kenaikan komisen bagi menampung peningkatan kos operasi seperti mana yang dimohon oleh Petrol Dealers Association of Malaysia, PEDAM, yakni penseturuan semula komisen minyak seperti yang dibangkitkan oleh Pulai semalam. Ini adalah bagi memberi ruang kepada majikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kadar gaji minimum ini. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya berkenaan kos sara hidup yang tinggi telah menjadi isu yang membebankan rakyat, terutamanya selepas pandemik COVID-19 yang lalu. Kos sara hidup telah meningkat dengan mendadak berdasarkan peratusan yang diumumkan baru-baru ini. Kadar inflasi dikatakan menurun, tetapi rakyat di bawah sana masih menanggung beban kos sara hidup yang tinggi. Ditambah lagi, baru ini turut disebutkan bahawa subsidi telur juga akan ditarik. Penyasaran subsidi minyak, peningkatan kadar gaji dan cukai serta tarif utility adalah antara faktor utama kenaikan harga barang. Impak daripada bebanan kos sara hidup ini sangat jelas. Golongan berpendapatan rendah dan sederhana terpaksa berhemat dan membuat pilihan sukar dalam perbelanjaan harian mereka. Perlu mengikat perut, membawa bekal ke tempat kerja, kadang-kala menjamah makanan hanya sekali sehari. Ogos lalu, terdapat laporan di utusan Malaysia, 2 beranak ditemukan mati manakala seorang lagi tidak bermaya, dipercayai kelaparan selepas beberapa hari tidak kelihatan keluar dari rumah mereka di Taman Indah Sungai Abung, Johor. Ini jelas menunjukkan peningkatan jumlah golongan yang hidup dalam kemiskinan dan ini memberi kesan negatif kepada kualiti hidup serta kesihatan mental mereka. Jika kita boleh kaitkan dengan situasi kenaikan gaji dari RM1,500 ke RM1,700
dengan penambahan RM200 pada gaji minimum, sepertinya tiada perubahan pada kuasa membeli para pengguna sekiranya kerajaan mensasarkan untuk menarik lebih banyak subsidi pada masa yang akan datang. Kita mahu kenaikan gaji minimum ini memberi kesan positif kepada ekonomi negara dan rakyat, biar rakyat merasa adanya duit tambahan. Untuk menangani isu kos sara hidup ini, saya mencadangkan ditunda terlebih dahulu penarikan subsidi yang dirancang, malah meningkatkan lagi subsidi bagi barangan keperluan asas dan utiliti, bukan menarik semula subsidi yang telah diberikan. Keduanya adalah dengan mengawal harga barangan asas. Di sini kita dapat lihat di dalam Belanjawan 2025 di mana terdapat pengampungan harga ayam tanpa peningkatan harga yang ketara. Pada sudut pandangan yang berbeza, harga ayam boleh naik secara mendadak atas permintaan dan penawaran. Tanpa kawalan yang ketat, pasti ada pihak yang cuba memanipulasikan perkara ini dengan meningkatkan harga secara tidak wajar rentetan permintaan yang tinggi. Pengeluaran tempatan sejumlah RM300 juta diperuntukkan untuk keterjaminan makanan adalah satu usaha yang amat baik. Ini adalah bagi mendorong pengeluaran tempatan untuk mengurang kebergantungan kepada import yang sering kali membawa kepada harga yang lebih tinggi. Soalan saya, bagaimana keberkesanan projek bawang SADC di Perak dapat dinilai dalam jangka masa panjang? Secara keseluruhan, walaupun pengampungan harga bertujuan untuk mengawal bekalan, implikasi jangka panjang mungkin mencetuskan masalah yang lebih besar dalam ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya amat tertarik untuk membahas berkenaan penyasaran subsidi yang bakal diperluaskan kepada minyak petrol RON 95. Ini bakal menjejaskan pelbagai aspek dalam sudut ekonomi negara, terutamanya kepada pengusaha stesen minyak yang sudah melalui pelbagai cabaran, termasuk kesan pelaksanaan SKDS 2.0 pada pertengahan tahun 2024 yang lalu. Dari sudut pengusaha stesen minyak, beberapa elemen yang penting perlu dihuraikan. Yang pertama, masalah aliran tunai dan pertambahan modal. Sekiranya kaedah harga dua peringkat, two-tier pricing dilaksanakan, ini bermakna para pengusaha harus membeli minyak RON 95 pada harga penuh tanpa subsidi. Walau bagaimanapun, sekitar 85% pengguna selain T15 bakal menikmati harga jualan bersubsidi yang jauh lebih murah, yang bakal menyebabkan kutipan jualan di stesen tidak mampu menampung harga minyak yang dibeli pada harga penuh. Pengusaha terpaksa menanggung perbezaan tersebut sehingga 1 hingga 2 hari berikutnya untuk dibayar kembali. Ini akan mengakibatkan masalah aliran tunai dan melibatkan pertambahan modal yang besar bergantung kepada jualan di setiap stesen. Keduanya akan berlaku peningkatan kos tambahan melalui kaedah harga dua peringkat ini. Juga para pengusaha bakal dibebankan dengan kos perkhidmatan oleh syarikat minyak untuk menguruskan pembayaran balik subsidi. Selain itu, kos penyejatan juga akan meningkat selari dengan pembelian minyak RON 95 pada harga yang lebih mahal. Kos-kos tersebut bakal menghakis pendapatan pengusaha yang bergantung harap kepada margin pengusaha di dalam struktur APM yang belum disemak semula sejak Januari 2019. Rentetan maklumat di atas, saya amat bersetuju dengan saranan pengusaha-pengusaha stesen minyak untuk memberikan subsidi secara terus kepada penerima seperti yang telah dipraktikkan dalam program Budi Madani kepada pemilik kenderaan diesel individu yang berkelayakan. Ini akan menjimatkan kos-kos perkhidmatan, kos pembelian alatan, kos pembangunan perisian dan masa yang diambil untuk setiap transaksi di kesemua 4,500 stesen minyak di seluruh negara. Selain itu, perlu diadakan perbincangan antara pihak pengusaha stesen minyak, Pedam dengan Kementerian Ekonomi. Merujuk kepada artikel di media sosial, Pedam mendakwa Kementerian Ekonomi belum pernah mengadakan pertemuan dengan pengusaha stesen minyak untuk membincangkan pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95. Sebagai antara pemegang taruh utama,
Saya merasakan pertemuan dengan Pedam patut disegerakan bagi memastikan kepentingan pelbagai pihak diambil kira sebelum kata putus dibuat. Datuk Yang di-Pertua. Isu keempat yang ingin saya ketengahkan adalah isu berkaitan maritim dan pengangkutan laut. Industri perkapalan negara menjadi mod pengangkutan utama bagi 85 hingga 90% penghantaran barangan serta kargo negara. Kapal-kapal offshore support vessel dengan izin memainkan peranan yang kritikal di dalam industri minyak dan gas negara. Belanjawan 2025 tidak menampakkan suatu inisiatif yang spesifik untuk industri perkapalan serta maritim kecuali bagi aset kapal APMM. Memang ada dana yang mungkin terpaksa dikongsi bersama industri-industri lain, contohnya bagi bank pembangunan. Tetapi disebabkan ketidakfahaman pihak tertentu tentang industri perkapalan antarabangsa, termasuk industri logistik marin bagi minyak dan gas, maka besar kemungkinan dana ini tidak akan sampai ke pemegang taruh yang benar-benar memerlukannya. Di samping itu, dana latihan untuk pembangunan modal insan bagi industri maritim yang merupakan pensijilan profesional antarabangsa juga tidak kelihatan di dalam belanjawan kali ini kalau dibandingkan dengan belanjawan yang lepas. Latihan upskilling atau naik taraf para profesional maritim ini amat perlu bagi mengurangkan bilangan pelaut asing yang terpaksa dibawa masuk bagi mengoperasikan kapal-kapal dagang negara. Ini juga mungkin akan memberi kesan kepada kedaulatan negara, terutamanya bagi kapal-kapal negara yang beroperasi di kawasan laut bertindih seperti di Laut Cina Selatan. Harap dana Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bagi latihan TVET akan dapat memperincikan jumlah yang dikenal pasti dengan jelas bagi menaik tarafkan para profesional maritim ini. Rentetan hal berkenaan diharap Menteri berkaitan dapat menjelaskan dengan telus mengapa dana RM10 juta yang telah disediakan di dalam belanjawan 2024 yang lepas tidak dapat diakses oleh para profesional maritim tempatan yang benar-benar memerlukannya. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya terlupa di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah memberikan peruntukan untuk kerja membaik pulih infrastruktur, bumbung dan pendawaian bagi bangunan utama klinik kesihatan SAUK yang sedia ada. Alhamdulillah, kerja-kerja membaik pulih ini telah siap sepenuhnya. Namun demikian, pihak klinik masih menghadapi kekangan menampung kapasiti pengunjung yang ramai disebabkan oleh blok bangunan yang kecil dan terhad. Klinik SAUK merupakan satu-satunya klinik kesihatan yang beroperasi di Dun Cenderuh dan ianya merupakan lokasi tumpuan. Buat masa sekarang, pihak klinik terpaksa menggunakan 2 buah kabin kontena yang disumbangkan oleh YB Adun Cenderuh sekarang bagi mengurangkan masalah kesesakan ini. Mohon jasa baik pihak Kementerian Kesihatan mengambil tindakan dan memperuntukkan dana bagi pembinaan blok bangunan dan kuartus tambahan yang baru, memandangkan klinik kesihatan ini mempunyai kawasan tanah kosong yang luas untuk menampung pembinaan bangunan baru. Datuk Yang di-Pertua, isu seterusnya yang ingin saya bangkitkan ialah isu banjir di kawasan Padang Rengas. Pada tahun ini sahaja sudah 4 kali berlaku banjir kilat yang telah melanda kawasan hotspot yang sama pada setiap kali hujan lebat turun tanpa henti dalam jangka masa 2 hingga 3 jam saja. Kejadian banjir ini telah menyebabkan lebih 300 buah rumah terkesan meliputi kawasan Dun Lubuk Berbau di sekitar Sungai Kangsa dan Sungai Papan, manakala di sekitar Sungai Cempias dan Sungai Temung di dalam Dun Cenderuh. Penyelenggaraan yakni membersih, mendalam dan melebarkan sungai-sungai ini serta parit dan longkang di kawasan sekitarnya mestilah dilakukan bagi mengelak kejadian banjir kilat ini berlaku lagi. Saya amat berharap perkara ini mendapat perhatian yang serius pihak kementerian yang bertanggungjawab. Peruntukan jumlah lebih 150 juta disediakan untuk kerja-kerja pembersihan longkang dan parit. Persoalan saya, bagaimanakah peruntukan berkenaan akan diagihkan mengikut keperluan kawasan? Apakah jaminan peruntukan ini akan sampai ke setiap kawasan? Saya berharap agar peruntukan ini dapat diagihkan ke kawasan yang berkeperluan tinggi, khususnya di kawasan Padang Rengas. Kerana bencana ini berulang kali berlaku setiap tahun. Saya juga mohon ditambah sistem penggera amaran banjir di kawasan Parlimen Padang Rengas kerana acap kali banjir kilat ini berlaku pada waktu malam yang mana penduduk
sedang nyenyak tidur dan tak sempat untuk selamatkan barangan berharga serta dokumen penting. Bantuan khas juga perlu dipertimbangkan untuk masa-masa banjir yang mana mereka mengalami kerugian tinggi akibat musnahnya barangan elektrik, peralatan serta kerosakan rumah setiap kali berlakunya banjir. Datuk Yang di-Pertua, saya minta masa sikit. Dah lebih dah ni. Seminit boleh? Satu. Okey. Teruskan. Datuk Yang di-Pertua, setelah menelusuri belanjawan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Jumaat lalu, salah satu peruntukan yang saya kira tidak di-highlight adalah berkenaan peruntukan penyelenggaraan fasilitis kereta api Tanah Melayu. Salah satunya termasuk menaik taraf kemudahan untuk orang kurang upaya OKU di stesen-stesen KTM. Seperti yang kita sedia maklum, KTM adalah salah satu pengangkutan awam utama di Malaysia. Namun kekurangan kemudahan untuk OKU menimbulkan kebimbangan mengenai aksesibilitas dan keadilan dalam kemihatan awam. Isu ini telah saya bangkitkan tahun lalu usulan aduan daripada penduduk setempat. Saya telah mendapat maklum daripada pihak Kementerian Pengangkutan bahawa akan dilakukan pada Disember 2023, tetapi sehingga kini masih tiada sebarang tindakan. Kemudahan lift yang tidak disediakan di bangunan stesen KTM pada Rengas bukan hanya memberi kesan kepada OKU yang berkursi roda, malah turut menjadi beban buat ibu bapa yang menggendong anak, ibu mengandung serta warga emas. Ingin saya bangkitkan juga, baru-baru ini terdapat aduan rakyat berkenaan hujan yang dijangka berlanjutan sehingga Februari 2025. Mohon diadakan juga kemudahan bumbung di tapak pakai motosikal untuk kemudahan dan keselesaan bersama. Datuk Yang di-Pertua, sebagai kesimpulan, dalam menghadapi cabaran kos sara hidup dan keperluan untuk kenaikan gaji minimum, kita memerlukan komitmen dan tindakan segera daripada kerajaan. Belanjawan 2025 harus mencerminkan keperluan rakyat dan memastikan kesejahteraan mereka diutamakan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat terus menderita akibat kos sara hidup yang tinggi, dan kemudahan yang diberikan hendaklah adil di mana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan usaha bersama, saya percaya kita dapat membina masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera untuk semua. Sekian, terima kasih.